Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton yang sedang beristirahat bersama keluarga tersayang. Bertemu kembali dalam program Lensa Global yang akan membawakan anda perkembangan semasa dan terkini yang berlaku di seluruh pelosok dunia. Dua orang terbunuh dan 4 lagi cedera pada pagi Isnin selepas sebuah helikopter penyelamat bomba terhempas di atas pangsapuri berhampiran Fort Lauderdale, Florida, Amerika Syarikat, kata polis. Pihak berkuasa mengenal pasti yang maut sebagai Kapten Penyelamat Bomba, Sheriff Daerah Broward, Harrison Jackson, 50 tahun, yang berada di dalam helikopter itu, dan seorang wanita yang tidak dinamakan yang tinggal di bangunan pangsapuri itu. Nahas berlaku kira-kira 8.46 pagi waktu tempatan berhampiran sebuah lapangan terbang di utara Fort Lauderdale ketika helikopter itu dalam penerbangan untuk memberi bantuan kemalangan jalan raya, kata Jabatan Sheriff Daerah Broward dalam satu kenyataan media. Nahas itu menyebabkan 4 mangsa lain cedera, termasuk 2 anggota bomba di atas pesawat dan 2 penduduk. Rakaman video yang disiarkan di media sosial menunjukkan asap kelabu berkepul ke udara dari bangunan pangsapuri dan bomba menembak air ke dalam kompleks itu yang mempunyai luang besar di bumbungnya. Pentadbiran penerbangan persekutuan berkata agensi itu dan Lembaga Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan sedang menyiasat punca nahas itu. Namun masalah teknikal dipercayai punca tragedi tersebut. Empat orang maut dan 48 yang lain hilang selepas hujan ribut melanda daerah Jinyang di wilayah autonomi Liansangyi, wilayah Sichuan di barat daya China pada 21 Ogos lalu, kata pihak berkuasa tempatan pada Rabu. Timbalan Pengarah Keselamatan Awam Wilayah Yuan Gang pada sidang akhbar berkata ribut mencetuskan banjir kilat di tapak pembinaan di Lebuh Raya Lapor Xianhua. 5 pekerja syarikat pembinaan dan syarikat perkhidmatan buruh ditahan pada Isnin kerana gagal melaporkan kemalangan atau sengaja memberikan maklumat palsu mengenai kejadian itu. Siasatan polis mengesahkan terdapat 201 orang di tapak pembinaan ketika bencana itu berlaku, dengan 149 daripadanya selamat. Polis masih menyiasat kes itu sementara usaha mencari mangsa yang hilang masih diteruskan. Menurut media kerajaan China, lebih 3,000 orang dipindahkan di wilayah barat Hunan ketika hujan lebat melanda di daerah Shaanxi, Ximen, Yongshun dan bandar Zhangjiajie. China berdepan dengan cuaca hujan selama berminggu-minggu dan banjir di tengah-tengah musim panas yang luar biasa. Media kerajaan melaporkan Kementerian Pengurusan Kecemasan China dan Ibu Pejabat Kawalan Banjir dan Bantuan Kemarau China dalam sidang video memberi amaran bahawa hujan lebat di banyak bahagian negara itu mungkin menyebabkan bencana geologi termasuk tanah runtuh dan banjir di beberapa sungai. Pentadbiran meteorologi China mendakwa terdapat ketidakpastian mengenai taufan Saula. Namun, taufan terbabit dijangka membawa hujan lebat di kawasan pantai termasuk wilayah Fujian dan Zhejiang dalam tempoh terdekat. Media tempatan melaporkan pihak berkuasa Fujian melakukan langkah pencegahan terhadap taufan Saula dengan mengarahkan bot nelayan di perairan untuk kembali ke pelabuhan yang terdekat dan semua kru di atas kapal diarahkan berpindah ke darat menjelang tengah hari Rabu. Bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan akan kekal berada dalam penjara meskipun Mahkamah Tinggi Pakistan pada Selasa menangguhkan hukuman penjara bagi kesalahan rasuah. Perintah itu dilaksanakan kerana bekas bintang kriket berkenaan masih berdepan kes lain. Beliau yang berumur 70 tahun kini berada di tengah-tengah krisis politik sejak digulingkan dalam undi tidak percaya di Parlimen pada April 2022. Ia ditambah dengan keadaan ekonomi Pakistan yang terburuk dalam tempoh beberapa dekad ini. Khan dipenjarakan pada 5 Ogos lalu selepas mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun
kerana menjual hadiah diberikan kepada negara ketika menjadi Perdana Menteri dari 2018 hingga 2022. Sabitan itu turut menghalangnya daripada bertanding dalam pilihan raya selama 5 tahun. Namun pada Selasa, mahkamah memerintahkan hukuman itu ditangguhkan. Peguam Khan, Naim Panjutan, juga mengumumkan penangguhan hukuman itu di media sosial dengan menulis syukur kepada Tuhan. Walaupun mahkamah memerintahkan dia dibebaskan dengan ikat jamin, ia bagaimanapun tidak akan membebaskan beliau dari penjara kerana hakim sudah pun mengarahkan penahanannya dalam satu lagi kes pembocoran rahsia negara. Penangguhan hukuman bagi kes rasuah itu juga dilihat tidak akan membatalkan larangan bertanding pilihan raya Khan selagi sabitan itu kekal. Pilihan raya negara akan bermula akhir tahun ini dan bulan ini kerajaan sementara sudah dilantik dengan pengundian mungkin ditangguhkan beberapa bulan. Petisyen rayuan Khan untuk menangguhkan penggantungan serta merta hukuman itu sementara menunggu keputusan muktamad atas sabitan adalah atas alasan beliau sudah disabitkan tanpa diberikan hak untuk membela diri dalam perbicaraan ringkasan. Pihak pendakwaan dan lawan politik Khan pula berkata, mahkamah mempercepatkan perbicaraan hanya selepas beliau mengabaikan puluhan saman dan waran tangkap selama beberapa bulan. Helikopter tentera V-22 Osprey membawa kira-kira 20 anggota Marine Amerika Syarikat terhempas masa latihan Predators Run di luar pantai Bandar Darwin di utara Australia. Sputnik memetik laporan Sky News Australia pada Ahad, memetik sumber. Nahas helikopter itu berlaku pada 1.30 GMT berhampiran Pulau Melville. Lapor penyiar itu menambah insiden tersebut mungkin mengorbankan nyawa kerana beberapa anggota masih hilang. Latihan itu melibatkan tentera dari Amerika Syarikat, Australia, Indonesia, Filipina dan Timor Leste akan digantung susulan nahas itu, kata laporan tersebut. Nous, forces de défense et de sécurité, sekumpulan pegawai kanan tentera Gabon muncul di saluran televisyen nasional pada Rabu dan mengumumkan sudah merampas kuasa. Pengumuman itu dibuat beberapa minit selepas Badan Pilihan Raya Negeri mengumumkan Presiden Ali Bongo menang buat penggal ketiga dalam pilihan raya umum negara itu. Ketika muncul di saluran televisyen Gabon 24, pegawai berkata mereka mewakili semua pasukan keselamatan dan pertahanan di negara Afrika Tengah itu. Mereka berkata keputusan PRU dibatalkan dan semua sempadan ditutup sehingga diberitahu kelak selain institusi negeri dibubarkan. Bunyi tembakan yang kuat kedengaran di ibu negara Libreville. Setakat ini tiada kenyataan segera daripada kerajaan yang juga negara anggota negara pengeksport petroleum OPEC itu. Atas nama rakyat Gabon, kami memutuskan untuk mempertahankan keamanan dengan menamatkan rejim semasa, katanya. Anggota tentera memperkenalkan diri mereka sebagai ahli jawatan kuasa peralihan dan pemulihan institusi. Institusi negeri yang diisytiharkan dibubarkan termasuk kerajaan, senat, Dewan Negara, mahkamah dan badan pilihan raya. Sekiranya berjaya, ia adalah rampasan kuasa ke-8 di Afrika Barat dan Tengah sejak 2020. Laluan kereta api transit aliran ringan Indonesia atau LRT akhirnya berjaya dilancarkan pada Isnin berikutan beberapa siri kelewatan dan isu keselamatan yang menjejaskan projek yang dibiayai oleh China. Projek itu yang merupakan sebahagian daripada inisiatif jalur dan jalan China pada asalnya ditetapkan untuk disiapkan menjelang 2019 tetapi dibelenggu masalah termasuk lebihan kos $1.2 bilion dan penangguhan operasi komersialnya. Presiden China Xi Jinping memberitahu Presiden Joko Widodo semasa lawatan pemimpin Indonesia ke China bulan lalu bahawa kedua-dua negara mesti memastikan projek itu mematuhi piawaian yang tinggi kerana ia hampir siap.
Ribut tropika Idalia bertambah kuat dan bertukar taufan kategori 2 pada petang Selasa ketika menuju ke arah pantai Teluk di Florida, Amerika Syarikat dengan jangkaan mendarat pada pagi Rabu memaksa pengisytiharan kecemasan, pemindahan besar-besaran dan pembatalan penerbangan. Taufan itu diramal menjadi taufan besar yang sangat berbahaya dan melanda pantai Teluk. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat, La Pole, ia boleh meningkat sekurang-kurangnya kepada taufan kategori 3 yang diklasifikasikan sebagai taufan besar yang membawa angin kencang dan potensi gelombang ribut setinggi 10 hingga 15 kaki. Idalia meletakkan sebahagian besar daripada 21 juta penduduk Florida serta mereka yang berada di sebahagian selatan Georgia dan selatan Carolina di bawah amaran dan nasihat taufan ribut tropika dan luruan ribut. Gubernur Florida Ron DeSantis pada Isnin mengisytiharkan darurat di 46 daerah dan diperluaskan kepada 49 daerah pada Selasa. Menurut pegawai tempatan, lebih 5,500 tentera simpanan telah digerakkan dan lebih 580 penyelamat telah ditempatkan sebagai persiapan menghadapi ribut. Menurut pegawai tempatan, lebih 5,500 pegawai simpanan telah digerakkan dan lebih 580 penyelamat telah ditempatkan sebagai persiapan menghadapi ribut. Notis berpindah juga dikeluarkan di sekurang-kurangnya 22 daerah di negeri itu, kebanyakannya melibatkan penduduk yang tinggal di kawasan rendah dan pantai. Beratus-ratus penerbangan dibatalkan apabila dua lapangan terbang terbesar di wilayah itu, lapangan terbang antarabangsa Tampa dan lapangan terbang antarabangsa St. Pete Clearwater menggantung operasi pada Selasa. Sekurang-kurangnya 42 sekolah daerah juga mengumumkan penutupan dalam tempoh 2 hari akan datang bersama-sama 16 kolej negeri dan 7 universiti. Untuk itu sekian saja Lensa Global pada minggu ini. Pastikan anda terus bersama dengan kami pada minggu hadapan waktu yang sama hanya di Bernama TV.